Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Anis binti Azman sebagai pembentang yang pertama dan Siti Hawa binti Abdul Rahim sebagai pembentang kedua. Kami daripada IPG Kampus Pulau Pinang akan membentangkan mengenai satu kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran menukar unit bagi ukuran panjang menggunakan teknik lipatan ajaib bagi murid tahun 5. Dalam pembentangan ini kami akan menerangkan mengenai isu kajian, objektif kajian, soalan kajian, peserta kajian, kaedah mengumpul data, instrumen kajian dan akhir sekali adalah dapatan kajian. Seterusnya adalah isu kajian. Kami dapati murid gagal menguasai konsep asas pecahan. Kajian Yusni dan Kamarudin dalam Datu dan Hu pada tahun 2014 menyatakan bahawa pencapaian murid dalam penukaran unit adalah lemah. Hal ini demikian kerana murid-murid ini biasanya membuat kesilapan dalam soalan berkaitan penukaran unit kerana mereka gagal untuk fahami konsep serta tidak menghafal formula. Yang kedua adalah kemahiran menukar unit bagi ukuran panjang melibatkan nombor pecahan kepada nombor bulat, iaitu daripada unit kilometer kepada meter masih berada pada tahap yang lemah. Sebagai contoh, 3/4 kilometer dari bersamaan berapa meter. Jadi soalan seperti ini membuatkan mereka mengambil masa yang agak lama untuk selesaikan, untuk dapatkan jawapan dan akhirnya akan membuatkan mereka kurang berminat untuk menguasai kemahiran ini. Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran penukaran unit bagi ukuran panjang melibatkan nombor pecahan dengan penyebut 2, 4, 5, 8 dan 10 kepada nombor bulat menggunakan teknik lipatan ajaib bagi murid tahun 5 amanah. Kajian ini akan menjawab dua persoalan kajian, iaitu yang pertama adalah adakah teknik lipatan ajaib ini dapat meningkatkan kemahiran menukar unit bagi ukuran panjang melibatkan nombor pecahan kepada nombor bulat bagi murid tahun 5 amanah. Dan yang kedua adalah apakah reaksi murid tahun 5 amanah terhadap pengaplikasian teknik lipatan ajaib dalam menyelesaikan soalan penukaran unit melibatkan nombor pecahan kepada nombor bulat daripada unit kilometer kepada meter. Kajian ini melibatkan 10 orang murid tahun 5 yang terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan di sebuah sekolah rendah di Pulau Pinang. Peserta kajian ini terdiri daripada murid yang berada dalam kelas yang sama, iaitu kelas 5 amanah. Pemilihan peserta kajian ini adalah berdasarkan prestasi akademik mereka yang lemah dalam ujian yang lepas dan tidak mahir dalam tajuk ukuran panjang. Kami menggunakan 3 kaedah mengumpul data. Kaedah yang pertama adalah pengujian. Kaedah ini dilaksanakan bagi menjawab soalan kajian yang pertama. Ujian pra dijalankan sebelum memperkenalkan teknik lipatan ajaib, manakala ujian pasca dijalankan selepas pengaplikasian teknik lipatan ajaib. Kami menggunakan kaedah pengujian untuk mengukur tahap kefahaman murid dalam menyelesaikan soalan berkaitan penukaran unit. Kaedah yang kedua adalah temu bual. Kaedah ini juga dilaksanakan untuk menjawab soalan kajian yang pertama. Kaedah ini dijalankan sebelum dan selepas pengaplikasian teknik lipatan ajaib untuk melihat adakah teknik lipatan ajaib dapat membantu murid menyelesaikan soalan berkaitan penukaran unit. Kaedah yang ketiga adalah pemerhatian. Kaedah ini dilaksanakan untuk mengumpul data bagi menjawab soalan kajian yang kedua berkaitan reaksi murid. Pemerhatian ini dijalankan sebelum dan semasa peserta kajian mengaplikasikan teknik lipatan ajaib. Dalam sesi pemerhatian ini ada beberapa tingkah laku khusus yang difokuskan bagi melihat reaksi murid terhadap pengaplikasian teknik lipatan ajaib. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hawa binti Abdul Rahim akan meneruskan sesi pembentangan ini. Dalam proses merancang penyelidikan ini, pentingnya pembinaan instrumen-instrumen yang sesuai dengan kaedah kajian yang telah dipilih. Maka, kami telah menyediakan 3 instrumen kajian, iaitu soalan ujian pra, ujian pasca, borang temu bual dan borang pemerhatian. Baiklah, lihat kepada instrumen kajian yang pertama, iaitu ujian pra. Kedua-dua ujian ini mengandungi 10 soalan berbentuk subjektif di mana peserta kajian perlu menunjukkan jalan pengiraan bagi mendapatkan jawapan sebelum menulis jawapan akhir.
Masa yang diperuntukkan bagi menjawab ke semua soalan ialah selama 20 minit sahaja. Instrumen kajian yang kedua pula ialah borang temu bual. Borang temu bual berstruktur dengan jawapan ya atau tidak sahaja ini mengandungi 6 item yang mana setiap itemnya adalah berkenaan dengan kemahiran dan reaksi peserta kajian sebelum dan selepas menggunakan teknik lipatan ajaib. Instrumen kajian yang terakhir ialah borang pemerhatian. Pemerhatian berstruktur telah dijalankan yang mana kami mengkategorikan aspek-aspek pemerhatian dalam kajian ini kepada dua kategori, iaitu suka yang diwakilkan dengan S dan tidak suka diwakili dengan TS. Tingkah laku khusus yang difokuskan sebagaimana yang telah diterangkan oleh sahabat saya sebentar tadi ialah menunjukkan wajah yang ceria dan pelibatan yang aktif daripada peserta kajian dikategorikan sebagai suka, manakala muka yang masam dan pelibatan pasif daripada peserta kajian dikategorikan sebagai tidak suka. Analisis data telah dibuat untuk mengorganisasi data-data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang lebih sistematik agar mudah difahami bagi tujuan interpretasi dan tafsiran. Jelas dapat dilihat bahawa pada keseluruhannya, peratus markah minimum dan maksimum bagi ujian pra masing-masing ialah 10% dan 40%. Manakala bagi ujian pasca pula, peratus markah minimum dan maksimum masing-masing menunjukkan 80% dan 100%. Kesemua data bagi perbandingan markah ujian pra dan pasca telah diwakilkan ke dalam bentuk graf bagi melihat dengan lebih jelas lagi perbandingan antara kedua-dua markah ujian pra dan pasca. Seterusnya, dapatan kajian yang diperoleh daripada sesi temu bual yang dijalankan jelas dapat dilihat bahawa majoriti peserta kajian menunjukkan reaksi yang negatif sebelum menggunakan teknik lipatan ajaib untuk menjawab soalan. Manakala majoriti peserta kajian menunjukkan reaksi yang positif selepas pengaplikasian teknik lipatan ajaib dalam menyelesaikan masalah melibatkan penukaran unit bagi ukuran panjang. Kita beralih ke paparan dapatan kajian yang terakhir, perbandingan reaksi peserta kajian sebelum dan selepas pengaplikasian teknik lipatan ajaib dalam menjawab soalan berkaitan dengan kemahiran penukaran unit ukuran panjang menunjukkan perubahan yang sangat ketara. Semakin ramai peserta kajian berada dalam kategori suka selepas pengaplikasian teknik lipatan ajaib, maka semakin tinggi kebolehpercayaan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar ini dapat membantu peserta kajian menunjukkan reaksi yang positif dalam menukar unit ukuran panjang. Secara keseluruhannya, hasil dapatan kajian ini berjaya merungkai kedua-dua persoalan kajian ini yang mana keputusan kajian ini menjurus ke arah yang lebih positif. Persoalan kajian yang pertama terjawab apabila mereka berupaya meningkatkan kemahiran masing-masing dalam menjawab soalan berkaitan penukaran unit ukuran panjang dan seterusnya mendapat markah yang lebih tinggi berbanding ujian sebelumnya. Penyelidikan tindakan ini jelas menyalahkan reaksi peserta kajian yang positif yang mana peserta kajian telah menunjukkan keseronokan, minat dan keterlibatan yang aktif dalam pengaplikasian teknik lipatan ajaib jika dibandingkan dengan keadaan sebelum teknik ini diperkenalkan kepada mereka. Ini merupakan senarai rujukan bagi penyelidikan kami. Sebelum kami mengundurkan diri, harapan kami agar penyelidikan tindakan ini berupaya menjadi panduan dan rujukan kepada pihak lain. Akhir sekali diharapkan agar penyelidikan tindakan ini dapat menjana idea dan pengetahuan baharu untuk menangani masalah atau miskonsepsi dalam topik ukuran panjang. Mohon maaf anda ada tersilap kata sepanjang pembentangan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.